Okey, kita mula dengan kertas graf, dengan membentuk-bentuk graf, iaitu bentuk-bentuk graf dalam graf fungsi lah. Okey, sebelum kita melukis dengan betul graf yang kita akan buat selepas ini, kita kena kenal dulu bentuk-bentuk graf. Okey, ada lebih kurang 4 bentuk graf. Okey, jadi kita akan mulakan dengan graf linear. Okey, graf linear. Ciri-ciri graf linear. Okey, kamu kena tulis ciri-ciri graf linear ni ya. Okey, pertama. Okey. X perlu berkuasa 1. Berkuasa 1. Ini ciri yang pertama. X perlu berkuasa 1. Yang kedua. Okey. Berbentuk garis lurus. Okey, berbentuk garis lurus. Okey, yang ketiga. Ada pintasan Y. Pintasan Y kamu dah pernah dengar ya dalam bab koordinat. Dan kecerunan. Okey, kecerunan kamu akan belajar bab 9 nanti. Bab 9, bab 10 nanti. Sorry, bab 10 kecerunan. Okey. Nombor 4. Bentuk persamaan okey, ialah Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan MX tambah C. Okey, yang mana Y ni adalah paksi Y. Ini X yang cikgu cakap ni. Kena bulatkan X dia. Ni X dia. Kamu tengok X ni. X ni berkuasa 1. Tak nampak pun satunya cikgu. Kebiasaannya kalau kita belajar masa bab 2 tingkatan 1 tahun lepas, okey, kuasa 1, apa-apa huruf yang berkuasa 1, kebiasaannya kita tak tulis pun 1 tu. Kita tak tulis pun kat sini. Tak perlu tulis kat atas dia. Okey, tapi kalau X kuasa 2, kita kena tulis 2. X kuasa 3, kita kena tulis. Tapi X kuasa 1, biasanya kita tak tulis. Tapi bukan dia tak bermaksud tak ada. Dia bukan maksudnya kosong kalau tak tulis ni. Ni, kalau yang tak tulis ni bermaksudnya bukannya kosong. Kalau X kuasa kosong, dia takkan jadi X. Dia takkan jadi X. Sebab X kuasa kosong, jawapan dia 1. Kalau kamu tak percaya, kamu tekan kalkulator sekarang, kamu tulis 2 kuasa kosong. Ke kuasa pun kamu tak tahu nak tekan mana. Kuasa pada kalkulator tu kamu tulis, nampak ni, butang yang macam ni. Ni butang pada kalkulator. Ni. 2 kuasa kosong. Kamu dapat berapa kat situ? 1. Dapat jawapan 1. So, kalau kita dah uji 2 kuasa kosong jawapan dia 1, bermaksud apa-apa huruf, apa-apa nombor di dunia ini yang berkuasa kosong jawapannya 1. So, lepas ni cikgu tak nak kamu cakap X ni tak bertulis kat atas dia ni, bermaksud X tu kuasa kosong. Tak nak. Yang tak bertulis ini bermaksud kuasa 1. Kuasa 1. Cuma tak ditulis. Okey, itu dah tahu. So lepas ni jangan silap lagi. Okey, ini dia punya ciri dia. Okey, ni bahagian kat sini.
Ya? Arin nak masuk. Arin. Okey. Okey. Okey, bahagian kotak dua ni adalah 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 tempat untuk kamu lukis dia punya graf. Okey, kamu lukis graf. Okey, di sini okey, kita akan lukis graf ya. Ada kamu baris, tak perlu lukis besar-besar sebab kita nak lakar biasa sahaja. Okey, kat sini cikgu akan bagi contoh. Okey, contoh persamaan Y sama dengan 2. Kena ni dah. Sekejap ya. Padam dulu sekejap. Okey. Contoh. Okey, Y sama dengan 2X. Okey. Kat sini pula kamu bahagikan ya. Y sama dengan 2X tambah 1. Kamu bahagikan macam tu. Biar cikgu besarkan sikit. Okey. Ada 2. Bermaksud nanti kamu akan bentukkan 4 kotak lah. Okey, kat sini Y sama dengan X, 2X. Okey, macam mana nak buat dia? Okey, dia akan bentuk macam ni. Buat paksi Y sini. Okey. Kamu buat paksi X. Macam ni. Okey, so 2X ni. Okey. Apa yang kita nak tahu 2X ni? Kamu tengok di sini. Yang warna kuning ni. 2. 2 ni adalah positif. Okay, 2 ni positif. Kalau positif, okay, kita punya graf akan berbentuk seperti ini. Graf kita mesti lalu kosong sini. Macam ni. Kerana apa? Kerana 2 ni positif dan tiada pintasan Y. So dia kat sini. Ini grafnya. Okey. Terus seterusnya. Masih lagi Y sama dengan 2X. Cuma cikgu tambahkan dengan C. Okey. Jadikan X. Okey, ni paksi Y. Ni kosong. Ini pun ada kosong tadi. Okey, dah. Kita tengok kat sini. Tengok 2X ni. 2X ni masih lagi positif. Okey, kalau positif bentuk dia kena naik. Cuma cikgu nak kamu tengok di sini. Ni. Warna positif 1 ni. Okey, positif 1 ni merupakan pintasan Y. Pada garis Y dia memintas positif 1. Ini positif 1. Jadi cikgu cakap tadi yang warna kuning cikgu bulatkan tadi tu dia positif. Bila positif dari rendah ke atas. Okay, daripada rendah ke atas, menaik ke atas. Dan oleh kerana positif 1 bermaksud dia memintas paksi Y pada positif 1. Ini. Kamu nampak beza dia ya? Yang ini tak ada pintasan. So, dia jadi kosong. Pintas pada kosong. Yang ini dia memintas pada positif 1. Dia memintas pada positif 1.
siapa yang baru masuk boleh salin dulu mana bahagian ni. Okay, ataupun standby. Okay, kamu mungkin tak tahu mana hujung pangkalnya kan. Kamu tunggu dulu, pelajar lain tengah salin yang ini. Okay, macam mana yang lain? Boleh? Dah siap salin? Dah. Dah. Okay, kamu guna pembaris tau. Cikgu tak guna pembaris ni. Okay, nanti graf betul baru boleh guna pembaris. Okay, betul boleh je. Okay, kamu tu ada bahagian satu lagi kat sini kan? Kamu belahkan dia dua. Okay, belahkan dia dua. Sebab apa? Cikgu nak tunjukkan dua jenis soalan. Dua jenis bentuk graf. Masih lagi linear, y sama dengan negatif 2x. Okay. Dan satu lagi, y sama dengan negatif 2x tolak 1. Negatif 2x, satu lagi y sama dengan negatif 2x tolak 1. Ya, hari ni lebih banyak kepada nota lah. Jadi kamu salin nota dengan betul-betul. Okay. So, kita bermula dengan membina graf paksi. Okay. Okay, ini y. Ini x. Nampak dia berbeza dengan paksi yang sebelum tadi kita buat. Kenapa cikgu tak boleh detect? Cikgu boleh tahu dibentuk macam ni cikgu? Ni disebabkan sini. Nombor yang cikgu bulatkan ini. Negatif 2 ni. Okay, negatif 2 bermaksud kecerunan dia negatif. Kecerunan negatif bermaksud dia menjunam. Bermula dari ini. Bermula daripada kosong ni dia menjunam ke sini. Dia menurun. Ini kita panggil graf linear dengan kecerunan negatif. So yang depan itu menunjukkan kecerunan dia. Yang cikgu bulatkan tu kecerunan dia negatif. So bila negatif dia daripada atas pergi ke bawah. Okey, kemudian yang ni pula y sama dengan negatif 2x tambah 1. Okey, asalnya kita tak nak, kita tahu dah. Ini. Asalnya tadi kita dah tahu negatif 2. Okey, negatif 2 ni memang kecerunan negatif. So kecerunan negatif dia jadi macam ni. Tapi kat sini ada lagi negatif 1. Negatif 1 ni adalah dia punya pintasan. Jadi apa perlu kita buat? Okey, kita masih lagi drawkan dia paksi seperti ni. Okey, masih lagi kosong di sini. Cuma sini y negatif 1 ni pada sini. Ini negatif 1. Okey, jadi dia punya graf akan memintas negatif 1 ni tapi masih lagi menurun ke bawah. Okay, masih lagi menurun ke bawah. Kerana apa? Kerana kecerunan dia negatif. Dan dia memintas paksi y. Sebab tu namanya pintasan y. Pintasan y bermaksud pada paksi y tu dipotong pada nilai negatif 1. Okey, sudah ke? Dah. Belum. Okey, tunggu dulu.
Okey. Kalau dah, kita akan gerak ke graf kuadratik. Cikgu tengok dulu siapa yang baru masuk. Okey, kamu boleh tanya ya mana yang kamu tak faham, tak jelas. Okey, kita pergi ke graf kuadratik. Okey, siapa yang baru masuk boleh continue untuk nota graf kuadratik. Kita dah mula dah graf linear tadi. Okey, untuk graf kuadratik ciri dia, okey, yang pertama, X mesti kuasa 2. Okey, kuadratik mesti kuasa 2. Okey, yang kedua ciri dia, graf berbentuk parabola. Ini baru pernah first time dengar kan? Parabola. Parabola ni dia nak kata bentuk bola bukan, tetapi dia melengkung. Kita panggil dia parabola. Dia melengkung. Parabola. Ataupun paling senang, nak cikgu suka cakap, graf ni berbentuk senyum. You boleh smile sekarang. You tengok macam mana mulut you senyum. Kan? Ataupun masam. You boleh tengok emoji. Masam macam mana mulutnya. Kan? Bibir kita rangkap macam tu. Okey, so yang senyum ni, dah alang-alang dah cakap senyum atau masam. Okay, yang senyum ni untuk positif. Dan yang masam ni untuk negatif. Okey, macam mana cikgu nak tahu dia senyum positif, senyum masam ni cikgu mana satu ni? Okey, jangan risau, cikgu tunjukkan. Okey, so nombor 3. Okey, persamaan dia. Persamaan. Okey, so dia jadi macam ni. Y. Okey, sama dengan AX kuasa 2. Kamu nampak ni kuasa 2. Mesti nampak kuasa 2, dia jadi kuadratik. Tambah BX tambah C. Okey, ini bentuk am. Ini bentuk am. Bentuk am ni maksudnya apabila kamu jumpa soalan, kamu kena susun menjadi bentuk am macam ini. Iaitu mulakan dulu dengan X kuasa 2, lepas tu X, lepas tu barulah C. Itu maksudnya bentuk am. Okey. Okey, jadi cikgu nak cakap tadi macam mana nak tahu positif negatif. Okey, kita tengok pada A. Kamu buat nak panah macam tu. Okey, A positif. A positif, dia senyum. A negatif, dia masam. Okey, dah? Belum. Belum, okey Sain. Dah. Okey, boleh teruskan? Boleh cikgu. Boleh. Okey, di kawasan sini, cikgu nak kamu bahagikan 2 lagi. So akan jadi 4 lah. Cikgu lupa nak tulis, nak buat 4 kotak. Kamu buat macam ni. Kita lukis pakai pen hitam lah. Okey. So yang pertama, Y sama dengan 2X kuasa 2.
Satu lagi. Y 2x kuasa 2 tambah 1. Make sure dia mesti ada x kuasa 2. Yang ketiga, y negatif 2x kuasa 2. Dan yang keempat, y sama dengan negatif 2x kuasa 2 tolak 1. Kamu tulis yang empat-empat ni dulu contoh. Okey, sementara kamu tulis sambil dengar. Okey, cikgu pergi graf yang pertama. Y sama dengan 2x kuasa 2. Okey, jadi kita akan lukiskan kita punya paksi. Apa-apa hal dah cerita pasal graf mesti kena lukis paksi. Okay, so graf dia kat sini cikgu kata A ni kan. Kamu tengok A dia. Ni A dia kat depan ni. Ini A. A dia positif. Bila A positif iaitu 2, kita punya graf akan jadi senyum. So bentuk dia jadi macam ni. Macam bentuk U ni. Macam bentuk U. Okey. Okey, mana color yang ni? Yang kedua. Okey, tuliskan Y. X. Okey. Kita tengok dia punya A dia. A dia 2. Okay, A dia 2. Kalau A 2 bermaksud senyum lah. Cuma kat sini ada apa lagi tambahan? Positif 1. Okay, ada positif 1. So positif 1 ni adalah pintasan Y. Pintasan Y. So pintasan Y ni positif 1. Ni pada Y positif 1. Jadi kita punya graf akan jadi macam ni. Graf kita akan jadi macam ni. Dia memintas pada paksi Y sama dengan 1. Beza ya dengan gambar sebelah. Gambar sebelah ni sebab dia tak ada pintasan Y. So dia disenyum separuh-separuh. Dia reflect sebelah-belah sama. Tapi kalau dia ada pintasan Y, kamu tengok dia punya U dia. Dia tak seimbang. Pada sebelah kiri ni dia kecil sikit, pada sebelah kanan dia besar. Okay, make sure kamu salin. Bukan kamu sekadar dengar je ya, kamu kena salin. Sebab yang ini kamu akan guna untuk tingkatan 3, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Siapa yang simpan nota cikgu untuk kegunaan tingkatan-tingkatan akan datang, alhamdulillah lah, bolehlah tu. Kamu tengok balik semula. Okey, kita pergi kepada soalan ni, contoh yang ketiga. Okey. Okey, kita akan buat paksi Y. Dan cikgu akan naikkan paksi X. Macam mana cikgu tahu kena naikkan paksi X? Sebab cikgu tengok dia punya A. Tengok A dia. A dia negatif 2. Cikgu kata kalau negatif bentuk dia masam. Jadi dia punya graf akan berada di bawah lah. Sebab tu cikgu kena naikkan paksi X kita. Okay. So dia akan bentuk macam ni. Dia kena melengkung ya. Kamu jangan pula buat dia macam garis macam huruf V pula. Tak nak.
Ada melengkung macam ni. Sebab dia A negatif. Okey, kemudian yang ni pula. Okey, oleh kerana kita tahu dia punya bentuk dia negatif. Dari tadi. Dia sama saja. Okey, Y. Ni X. Mesti ada X dengan Y ya. Okey, dan di sini ada pengganggu dia. Iaitu negatif 1. Okey, negatif 1. Iaitu berada di bawah. Ni negatif 1. Ni negatif 1. Jadi bentuk dia akan jadi macam ni. Berbeza kalau tak ada negatif 1, dia memang kena pada cross apa tu? Paksi tu yang bersilang. Dah cikgu. Dah. Make sure kamu lukis betul-betul macam cikgu lukis ya. Walaupun dia sekadar lakaran. Okay, belajar lain macam mana? Dah cikgu. Dah cikgu. Dah cikgu. Dah cikgu. Okay, dah. Okay, kita gerak ke graf seterusnya. Okay, graf kubik. Okay, graf kubik. Okay, kita tulis ciri dia. Okay, ciri dia X mesti kuasa 3. Okay. Nombor 2, ciri dia berbentuk S terbalik. Okay. Dan nombor 3, persamaan persamaan graf okay, Y sama dengan AX kuasa 3. Kamu nampak A dia mesti yang menentukan positif negatif. Okay, tambah BX kuasa 2. Jadi tak tu pula. Okay, tambah CX tambah D. Okay. Okay, A pun akan ditentukan. Okay. A positif. Okay. Dan A negatif. Okay, kalau A positif ni macam mana nak kenal pasti cikgu? Okay, A positif. Okay. Okay, dari kiri ke kanan. Okay, kalau A negatif. Okay. Kiri ke kanan. Okay, kanan ke kiri. Kanan ke kiri ke? Kiri ke kanan. Okay, tak boleh tulis kiri ke kanan. Cikgu kena tulis kiri bawah. Okay, ni kiri bawah. Okay, kanan atas. Okay. Okay, kalau A negatif bermula daripada kiri atas. Kiri atas. Okay. Terus ke kanan bawah.
Ni. Kamu tulis nota macam ni. Sebab apa, nanti gambarannya ada di sini. Okey, ni cikgu bagi dua contoh saja. Okey, contoh Y sama dengan 3x kuasa 3. Contoh cikgu bagi ni ya, 3x kuasa 3. So kita mulakan dengan paksi lah. Paksi Y. Kamu kalau tak sempat kamu cakap ya. Jangan diam-diam saja. Okey, dan ini X. Okey, tengok A dia. A dia 3, 3 bermaksud positif. Bila positif buat apa? Daripada kiri bawah. Ni kiri bawah. Sini kiri. Dan kanan atas sini. Jadi bentuk macam ni, bentuk macam S terbalik. Okey, jadi bentuk dia akan jadi ni. Okey, bentuk dia. Sekejap ya. Kamu punya lengkung mesti kena smooth. Ya, cikgu lukis elok sikit. Dia lengkuk macam ni, macam huruf S. Dia tak macam S. Alamak, kejap. Ni. Baik. Macam ni. Sekejap ya. Cikgu kena erase dulu. Pen dia tak beri kerjasama. Ni. S kita. Daripada bawah ke atas. Okey, yang ni pula. Y sama dengan negatif 2. X kuasa 3. Okay, jadi kita buat dia punya paksi. Paksi Y. Okay, kita buat paksi X. Kalau dia negatif, bermaksud daripada kiri atas ke kanan bawah. Okey, kita lukis dia macam ni. Lengkung dulu baru cembung. Ni lengkung. Lengkung dulu. Baru cembung. Cembung ni . Okey, macam mana? Okey kah? Okey cikgu. Dah cikgu. Dah. Okey cikgu, dah cikgu. Dah. Okey, dan graf last. Ni last. Okey, nama dia graf salingan. Graf salingan. Kiri dia yang pertama. Okey. X di bawah per. X di bawah per. Okey. Okey, graf tak sentuh paksi. Graf tak sentuh paksi.
Okey, dan yang ketiga, persamaan. Okey, persamaan graf. Okey, contoh. Y sama dengan 1/X. Ni yang cikgu kata ni di bawah X ni berada di bawah per. Atas tu tak kisahlah apa-apa. Positif ke, negatif ke. Ni sekejap cikgu betulkan sebelah. Atas. Okay, atas ni cikgu letak A. Cikgu letak A ya. Okay, so A ni ada positif negatif. Okay, kalau positif, bentuk dia macam mana? Okay. Negatif, bentuk dia macam mana? Okay. Kalau positif, okay, awak notkan kat sini 1 dan 3. Nanti cikgu tunjukkan apa 1 dan 3. Kalau negatif, 2 dan 4. Apa 1, 3 dengan 2, 4 tu kamu tulis dulu, nanti sekejap lagi cikgu terangkan. Okey, sudah? Dah cikgu. Dah, okey. Sudah, okey. Sekarang kita nak tahu apa yang dikatakan 1, 3 tu. Okey, pada kalau kita buat graf, kita tulis paksi ni. Kan ingat tak awal-awal kamu belajar koordinat hari tu dalam video yang cikgu bagi tu? Okey. Apabila ada 2 paksi pada satah koordinat cartes, akan terbentuk 4 sukuan. Dalam video cikgu yang awal-awal koordinat tu, bab 7. Okey, ini dia punya sukuan dia. Sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga, dan sukuan keempat. Ni sukuan keempat. Ini maksud cikgu ni. Kalau dia positif, dia berada di sukuan 1 dan 3. Kalau dia negatif, dia berada di sukuan 2 dan 4. Ini yang kita dah belajar awal-awal bab 7. Jadi cikgu applykan semula untuk fahamkan kedudukan graf salingan. Okey, macam mana yang dikatakan graf salingan tu? Okey, cikgu bagi contoh Biasa ada satu positif, satu negatif ya. Okey, let's say cikgu ada 2/X. Okey, 2/X. So, apa nak buat? Okey, kita buat paksi. Paksi dia perlu ada ni lah, tengah-tengah. Sebab kita nak tahu kan sukuan mana yang kena. Okey. Sekarang tengok A dia 2. Bila A 2, A positif. Okey, positif cikgu kata apa? Di sukuan 1 dan 3. Jadi cikgu kata apa tadi? Graf tidak sentuh paksi. So graf dia akan bentuk macam ni. Dia tidak akan sentuh pun paksi. Dia tak akan sentuh pun paksi. Jangan kamu sentuhkan paksi. Sebab apa? Dia memang tidak tertakrif pun kalau kamu sentuh pada mana-mana paksi. So jangan risau, dia tak ada pintasan Y. Dia tak sentuh. Okey. Kalian dulu. Sementara tu cikgu akan buat graf negatif. Okey, graf negatif cikgu bagi 3/X. Okey, negatif 3/X. So A tu negatif kan? So negatif di sukuan 2 dan 4. Jadi kita standby siap-siap. Paksi. Cikgu punya. Okey. Cikgu punya garis tak berapa lurus. Tak guna pembaris, kamu kena guna pembaris lah. Okey. So 2 dan 4 di sini.
Jangan sentuh paksi. Macam ni. Siapa yang baru masuk tu? Okey. Sempat Salin? Sempat. Dah cikgu. Sempat. Okey. Cikgu, Sempat. saya nak Ya. tanya satu soalan. Ya. Graf tu mesti melengkung ke? Ya, graf mesti melengkung. Graf tak boleh lurus. Dia yang lurus hanya linear sahaja. Untuk kuadratik, salingan, kubik mesti melengkung. Salingan pun mesti melengkung. Sebab apa? Lepas ni untuk nombor 6, nombor 7, nombor 8 nanti kita akan melukis graf. You akan automatik nampak bentuk graf itu adalah berbentuk melengkung. Sebab tu daripada sebelum kamu lukis graf, cikgu kena tunjukkan dulu graf dia bentuk dia macam ni. So lepas ni kalau kamu plotting titik-titik graf itu, kamu jangan main gariskan ikut contoh cikgu bagi contoh cikgu bagi ni ada graf. Lepas tu tiba-tiba kamu dapat bentuk macam ni. Kamu jangan pula pergi sambungkan titik-titik graf ni macam ni. Kamu ingat ni graf apa? Graf kubik ke? Ada garisan macam ni. Tak nak. Ni sebenarnya graf kuadratik. So kamu punya lengkung perlu melengkung. Buat dia curve macam ni, lengkung. Contoh kamu dapat graf bentuk macam ni. Okey, ada pelajar cikgu, pelajar-pelajar dululah. Dia pergi buat garisan macam ni. Ni tak nak. Bila kita nampak satu garisan macam ni, ini bukan graf yang dikehendaki. So apa perlu kamu buat ialah kamu kena lengkungkan tangan kamu tu, lembutkan tangan kamu tu untuk membuat satu lengkung tanpa angkat pensil. Buat lengkung tanpa angkat pensil. Dia belajar kat sini. Macam tu lengkung. Okey, tak apa, lepas ni kita akan belajar. Cikgu pun akan komenkan kamu punya bentuk lengkung graf. Okey, nombor 6 ni sampai seterusnya kita akan continue minggu hadapan. Okey, so hari ni memang nota sahaja. Siapa yang lambat masuk boleh tengok balik semula lah nanti. Okey, jadi cikgu boleh stop sharing. Ada apa-apa nak tanya lagi? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada, okey. Tak ada. Okey, good. Tak ada. Kamu pun nak masuk kelas seterusnya. Okey.